Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat petang, selamat hari Khamis 5 hari bulan Mac 2020. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan? So, terima kasih kepada anda yang sedang menonton. Kita bertemu lagi untuk sesi kopi panas pada hari ini, hari Khamis, yang mana minggu ni adalah minggu pertama. Kita bersiaran tidak setiap hari, kita bersiaran hari Selasa dan juga hari Khamis. So Alhamdulillah diberi kesempatan untuk teruskan sesi live pada hari ini, yang mana kita baru-baru ni, nanti saya cerita balik lah, ada benda best yang berlaku baru-baru ni. Dan saya harap anda semua excited untuk teruskan apa yang anda sedang buat sekarang. So okay, so saya nak anda bantu saya. Tuan-tuan dan puan-puan, sila bantu saya untuk maklumkan adakah suara saya jelas dan adakah visual saya jelas. Kalau jelas, tulis itu jelas dan terang. Macam biasalah, saya punya tagline pula. Jelas dan terang. So hari ni kita nak cerita pasal apa? Sebelum saya pergi lebih jauh, saya cerita dulu topik pada petang ni. Petang ni kita nak cerita pasal 7 sebab kenapa orang kaya bertambah kaya. Tulis itu. Siapa nak tahu? 7 sebab kenapa orang kaya bertambah kaya. Tulis tajuk kat situ. Tulis. Anda di Facebook macam ada tak ada je. Anda di Instagram ni bagus sikit. Anda di Facebook ni okey ke tak okey ni? Komen sikit. 7 sebab kenapa orang kaya bertambah kaya. Tulis tu. 7 sebab kenapa orang kaya bertambah kaya. Yes, bangun. Ni bukan sesi bangun pagi. Pagi esok insya-Allah kita ada sesi bangun. Tapi pagi ni kita nak tanya anda 7 sebab kenapa orang kaya bertambah kaya. Okey, tulis itu. So anda di Instagram, saya nak anda bantu saya. Kalau jelas tulis belanja saya love, belanja love. Anda di Facebook, belanja saya love. Banyak-banyak love. Saya nak love je, saya tak nak like. Walaupun anda di Facebook, saya tak nak like. Saya nak love banyak-banyak. Lagi banyak love, baru saya start. Saya tunggu dekat Facebook ni. Kenapa tak ada siapa komen ni? Okey ke tidak orang dekat Facebook ni? Saya takut dekat Facebook ni jelas dan terang ke tidak ni suara ni. Bagus, dah ramai dah masuk. Okey. So topik hari ni 7 sebab kenapa orang kaya bertambah kaya. Terima kasih Tuan Syarul Amin. Dia selalu tengok saya live. Siapa lagi? Terima kasih sebab tulis Kill It Kota Baru. Oi, bisnes apa ni? Okey, sambil-sambil saya tunggu anda semua masuk ni. Mesha Burger pun ada, MAJXM. Okey sangat Tuan Hakim Osman, terima kasih. Cik Nashwa Mansur, terima kasih. Itu nama Nashwa Mansur. Yes, okey. Tolong bantu saya tulis anda buat bisnes apa. Saya nak tahu anda buat bisnes apa dan dari mana. Tulis bisnes apa dari mana. Ni peluang untuk anda showcase anda punya bisnes. Tulis itu. Makin handsome tuan. Terima kasih Tuan Ajak AJXM. Terima kasih. Saya tak tahu nak sebut macam mana tu. Tahu bergedil bergedil Ali. Okey. Tulis itu bisnes apa. Yang tu dah tahulah tahu bergedil. Tulis bisnes apa. Saya nak tengok, saya nak doakan bisnes-bisnes ni semua jadi kaya ni. 7 sebab kenapa orang kaya bertambah kaya. So saya nak tahu siapakah bakal orang kaya. Tuan Hakim Osman, terima kasih. Kedai makan di Batu Pahat, catering dan kanopi ada. Richwork bersiaran di yelah betul lah. Ejen di AG. Bagus. Kejap. Tadi tu saya macam kenal lah Tuan Hakim Osman ni. Kedai makan kat Batu Pahat. Lagi ada ni Beauty Care dari Penang. Yes. Miss Lechmi, apa khabar? Ejen property, Titan kita dari Penang, Beauty Care. Siapa lagi ada ni? Kita ada spray lipas dalam kereta. Patutlah namanya Kill It Kota Baru. Dia bukan bunuh orang, dia bunuh lipas rupanya. Terkejut saya tadi. So Angs Popcorn dari JB. Okey, ni ejen Angs Popcorn. Dah buat kek. Saya buat kek dari Shah Alam. Bagus. Kita ada vending machine dekat Facebook. Tos, ya apa ni? Cik Tia Razak. Tos Tia ni dari Johor. Tu bisnes apa tu? Digital marketing dari Muar dekat Instagram. Sambal tempe Jawa. Wow, okey, menarik ni, buat lapar ni. Bisnes kacang wani, ejen kacang wani dari Masa Maju. Bagus. Wow, teruskan. Tulis. Siapa yang belum tulis lagi bisnes dia? Karipap Pusa Frozen dari JB. Wow, semuanya makanan buat lapar ni. Tuan Danish Razikin, anak kepada Otai, Cinta 2 Mall. Tuan Razikin, Titanium. Okey, lagi.
Mick Bolnio Dessert. Kedai dessert pun ada. Okay. So, topik hari ni 7 sebab orang kaya bertambah kaya. So, sebelum saya cerita topik ni, saya nak anda tulis situ komen, aku nak kaya. Komen situ aku nak kaya, kita nak aminkan. So, saya nak dekat Instagram at least 20 orang tulis aku nak kaya. Dekat Facebook 20 orang juga, 20 tulis situ aku nak kaya. Dan baru saya start. Kalau tak tulis, saya tak nak start. Okey. Kita ada Zulkifli Ahmad Santan Meranti. Kita ada Cik Khairin Harimau. Aircon dan tayar DJB, pembekal bahan seafood, pendrive. Wow, semua padu. Okey. So, saya tahu mungkin ada di antara anda first time tengok saya live di page Richwork ni. So, nama saya Nasrul Hadi. Saya adalah Vice President. Nak perkenalkan diri dulu. Nama saya Nasrul Hadi. Saya adalah Vice President untuk Richworks International Sdn Bhd. Dan saya adalah juga seorang accountant bertauliah di bawah payung MIA, Malaysian Institute of Accountants, bukan Missing in Action, MIA. Saya MIA member. Saya juga adalah seorang pelajar ACCA yang sedang berusaha untuk lulus jadi accountant bertauliah bertaraf antarabangsa. Sedang cuba lagi nak habiskan juga. InsyaAllah dipermudahkan, doakan saya. Dan saya biasa orang panggil saya Nas, Tuan Nas ke, semua Encik Nas ke apa, saya okey. Dan saya dah bersama dengan Richworks tahun ni. Alhamdulillah, saya adalah tahun ke-10 bersama dengan Richworks. 10 tahun dah, Alhamdulillah. Tahun ni tahun ke-10 bersama dengan Richworks. Richworks dah 12 tahun, so saya dah 10 tahun, Alhamdulillah. Dan saya juga di sini petang ni nak bantu anda, mendoakan semoga doa anda nak kaya tu saya aminkan. Amin. Semoga yang dekat dalam live ni semua aminlah, diaminkan doa dia untuk kaya. Okey? Ready? Kalau ready, tulis situ ready. Tulis ready. Ready nak kaya. Tulis situ ready nak kaya. Topik hari ni adalah, okey, sementara tu tolong share. Anda di Facebook, tolong share live ni. Share live ni ke serata dunia. Share sekarang. Share live ni, buat watch party ke, buat apa yang patut. Share live ni. Sebab saya nak share 7 sebab kenapa orang kaya bertambah kaya. Okey? Ready nak kaya? Okey, good. Kita ada Cik Liana Zakbar, dia nak kaya juga, ready nak kaya. Cik Ati Yasin, Cik Yani Said, Miss Sri Lechmi, terima kasih. SHX HONZM, susah nak sebut ni, saya tak tahu. Kadang-kadang nama-nama ni pelik, saya tak tahu. Dia mereka saja yang tahu sebut. Saya okey. Okey, teruskan boleh? Okey. Ada 7 sebab macam mana orang kaya bertambah kaya. Nombor 1. Tulis situ 1. Tulis 1. Tulis 1 banyak-banyak. Tulis 1 banyak-banyak. Okey. Tulis situ. Anda semua nak ready nak kaya, tulis nombor 1. Okey. Nombor 1, kenapa orang kaya bertambah kaya adalah, tuan-tuan dan puan-puan, nombor 1 adalah kerana mereka ada mindset yang betul tentang duit. So, nombor 1 tulis situ mindset yang betul. Dash duit. Maksudnya tentang duit. Okay, apa maksud dia ni? Mindset yang betul tentang duit ni. Okay, maksud dia macam ni. Orang kaya ni, dia adalah selalunya dia adalah pemikiran yang kreatif. Kebanyakan orang kaya yang bertambah kaya ni, dia punya pemikiran kreatif. Dia fikir kalau dia buat bisnes, mainly orang yang kaya biasanya dia akan buat bisnes. Even kalau dia tak buat bisnes pun, dia mungkin makan gaji. Tapi dalam kerangka petang ni adalah mereka yang menjalankan perniagaan. So, orang yang jalankan bisnes ni, dia punya mentaliti dia penting adalah mereka kreatif dan mereka fikir bagaimana cara lagi kreatif untuk terus buat duit. So, maksudnya bisnes, kalau mereka tengah buat bisnes sekarang, mereka fikir macam mana bisnes ni akan buat mereka lagi cepat untuk generate lebih banyak duit. Cara mereka adalah bagaimana mereka nak buka peluang untuk diri mereka dan orang lain untuk sama-sama grow mereka punya bisnes. Bagaimana mereka buat something tu, dia fikir, mindset dia betul. Bila pasal dia dah buat duit, dia fikir macam mana caranya nak generate duit tu dengan lebih konsisten dan lebih padu dan lebih efisien lagi. Itu cara orang kaya bertambah kaya. Sebab mindset mereka tentang pengurusan duit adalah betul. Betul tu in a sense of dia buat bisnes, okey, buat bisnes betul-betul, dan macam mana nak pastikan duit akan jadi lebih banyak dan banyak dan banyak lagi. So, itu nombor 1, mindset yang betul tentang duit. Of course, bila kita sebut pasal ni, mereka tak adalah bazir melampau-lampau. Itu salah satunya. Itu ada salah satu poin lain. Tapi saya nak bagi tahu mindset mereka betul.
Nombor 1, mindset yang betul tentang duit. Apa khabar Cikgu Kapten? Lama tak jumpa Cikgu Kapten. So biasa kita live setiap hari. So sekarang kita limitkan live kita. Kita nak bagi lebih eksklusif. So saya nak continue. Boleh? So tulis kat situ. Mindset yang betul tentang duit. Itu nombor 1. Nombor 2. Tulis situ 2. Tulis 2 panjang-panjang. 2 panjang-panjang. 2. Okey, nombor 2. Ni bagus. Ini kalau tak buat, maybe lambat sikit lah. Tapi lambatlah nak kaya. Tapi ini orang-orang kaya selalu buat. Yang 7 sebab, salah satu sebabnya sebab kedua. Sebab kedua, orang kaya bertambah kaya adalah tuan-tuan dan puan-puan, mereka sentiasa dekatkan diri dengan orang-orang yang berjaya. Okey, apa maksudnya tu? Dr. Aizan selalu sebut dalam kelas, kalau siapa yang pernah pergi kelas, kalau kita ni nak kita nampak wangi, kita nak nampak bersih, kita nak nampak cemerlang, kita kena kawan dengan orang jual minyak wangi. Kalau kita baik dengan orang jual minyak wangi, kan kita pun jadi wangi. Betul? So samalah juga kalau orang yang berjaya, salah satu caranya adalah dia mendekatkan diri dengan orang yang berjaya. Yes, pepatah Arab sebenarnya, bila kita berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, kita juga akan berbau wangi. Dr. Aizan dia petik daripada pepatah Arab. Sebab orang Arab ni dia suka minyak out, dia suka minyak wangi. Out dia panggil OUD. So dia orang suka wangi-wangi. Siapa yang biasa pergi Mekah, biasa pergi Middle East, pergi umrah, kan nampak banyak kedai minyak wangi kan? Mereka memang suka macam tu. So orang yang kaya ni, dia makin kaya adalah mereka selalu dekatkan diri mereka dengan orang-orang berjaya. That's why di Rituals kami ada titanium. Siapa sini Titan? Ada tak siapa-siapa Titan yang sedang tonton saya selain daripada Miss Lechmi? Ada siapa lagi Titan? Saya tak perasan ni. Anak Titan pun boleh. Anak Tuan Razikin tadi saya tengok ada. So orang yang berjaya adalah mereka dekatkan diri dengan orang yang berjaya. So itu yang berlaku bila kita di Rituals, kita wujudkan titanium dan juga spire, circle orang-orang berjaya. Dan itu sebabnya kebanyakan titanium ataupun spire, especially titanium, kenapa titanium punya bisnes sentiasa grow? Cuba fikir. Kebanyakan bisnes titanium, bukan semua, of course tak semuanya perfect, tapi ramai titanium, bila dia masuk titanium, tak kala orang di luar circle Rituals ada kesukaran tentang perniagaan, tapi mereka yang belajar bersama Rituals, especially Titan, kita tengok bisnes makin grow. Macam pelik Orang lain kat luar mungkin tengah struggle, dalam circle lain mungkin tengah susah nak cari pelanggan, mungkin susah nak dapat cash flow yang bagus dan stabil. Tapi mereka yang belajar di Rituals, especially di dalam kerangka titanium circle, alhamdulillah, bisnes mereka makin grow. Sebab mereka dikelilingi oleh circle yang betul. Siapa tak tahu apa tu Titan? Tulis situ. Titan tu apa? Dan saya akan explain. Spire tu apa? Boleh? Tulis kat situ. Siapa ada soalan, boleh tulis kat situ. Soalan dia, saya tak tahu Titan tu apa, Spire tu apa. Okey? Boleh? Nanti Cik Kid ada point yang awak tulis tu. Nanti kejap. Boleh saya teruskan? Kalau boleh tulis situ, boleh teruskan. So saya nak sebab nombor 3. Kenapa orang kaya makin kaya? So 7 sebab, ini sekarang nombor 3. Boleh? Tulis itu 3. Tulis 3. Saya nak anda tulis nombor 3. 3 apakah sebab orang kaya bertambah kaya? Nombor 3. Okey. Sebab orang kaya bertambah kaya adalah, orang kaya yang bertambah kaya ni dia jadi lebih kaya sebab nombor 3, mereka keluar dari zon selesa. Okey, mereka keluar dari zon selesa. Mereka tak mudah selesa. Mereka tak cepat puas hati. Apa dapat dia okey je. Tidak. Orang yang kaya bertambah kaya adalah mereka tidak selesa. In a sense maksudnya macam ni Mereka tidak macam, kalau dah rasa berjaya, dia orang tak ada macam, okey relax lah, duit dah banyak dah ni, tak payahlah nak buat apa-apa, okey je, so tak payah nak usaha lagi. Tidak. Nehi. Mereka akan try untuk bina lagi bisnes. Kena fikir, okey apa lagi nak buat. Okey, duit alhamdulillah, duit dah ada banyak dalam bank. Okey, macam siapa yang pernah hadir kelas saya, sejak lagi pukul 6 kena tengok balance duit bisnes tinggal berapa. Mungkin semua dah okey dah, alhamdulillah, duit dah bilion-bilion dah, tak tahu nak buat apa dah duit ni. Amin. Mungkin ada di antara anda dah sampai level tu.
tapi mereka tidak mudah selesa. Itu poin nombor 3. Tidak mudah selesa. Dia keluar daripada zon selesa. Zon yang sangat bahaya ni, zon selesa. Sangat-sangat bahaya. So itu benda betul yang orang kaya buat. Orang kaya bertambah kaya sebab mereka keluar dari zon selesa. Itu nombor 3. Okey? So nombor 4, boleh saya teruskan nombor 4. Okey, tulis situ 4. Tulis situ 4. Okey, nombor 4. Nombor 4, tuan-tuan dan puan-puan, adalah okey. Tulis. Saya nak anda tulis semua poin-poin ni, tulis. Sekarang kita dah 3 poin. Terima kasih. Puan Khairina Yaakob, dia tulis satu demi satu. 1, 2, 3. Yes, copy je. Copy paste. Saya nak anda share learning point ni, tulis. Sebab bila anda tulis, anda akan cepat masuk dalam learning point yang anda sedang belajar ni. Yang anda tahu nak buat macam mana lepas ni. Okey, nombor 4. Terima kasih dah tulis nombor 4. Okey, nombor 4 adalah mereka fokus pada improve dan upgrade diri. Dalam bahasa mudahnya, bila kita cakap pasal improve dan upgrade diri adalah mereka fokus untuk terus belajar. Itu jawapan dia. Nombor 4 adalah fokus kepada nak improve dan upgrade. Dalam bahasa mudahnya, sentiasa menimba ilmu. Itu contoh orang berjaya dengan orang tidak berjaya. Dan contoh orang berjaya adalah mereka terus belajar dan terus belajar. Kenapa orang kaya, dah kaya nak kena belajar lagi? Dah kaya dah lah, tak payahlah belajar, tak payahlah upgrade diri. Cukup lah tu, dah kaya dah, nak buat apa lagi? Salah tu tuan-tuan dan puan-puan, salah. Sebab bisnes sentiasa berubah. Dan dalam zaman sekarang ni lagi, waktu kita tengah bercakap ni, kita tengah ada wabak COVID-19. So, kalau anda dalam bisnes yang terjejas akibat COVID-19 ni, kebanyakan bisnes dah mula nampak kesan dia terjejas. Tapi apa membezakan mereka boleh grow bisnes mereka ataupun mereka jatuh tiba-tiba adalah jika mereka tidak ada ilmu. Mereka tidak ada pemahaman yang mereka kena upgrade ilmu mereka, dan itu kesan dia. Faham ke faham ni? Isu dia adalah bab kata Dr. Azizan Osman. Siapa yang pernah dengar perkataan ni? Saya nak anda tulis perkataan ni. Doktor pernah sebut ni. Perkataan ni adalah pepatah yang doktor selalu sebut dalam kelas. Bagi anda yang ingat, tulis itu. Ingat ataupun anda tulis balik. Ready? Saya nak cakap ni. Apa dia? Dr. Azizan Osman selalu sebut, the more you learn, the more you earn. Saya ulang balik. The more you earn, the more you... The more you learn, the more you earn. Bukan the more you earn. The more you learn, the more you earn. Maksudnya apa? Lagi banyak anda belajar, lagi banyak ilmu anda upgrade, lagi tinggi tahap keupayaan anda untuk menjana lebih banyak pendapatan ataupun sales ataupun income. Of course, mungkin anda cakap, Tuan Nasrul, tak menjamin apa-apa pun kalau saya banyak belajar. Of course, tapi most probably bagi anda yang rajin belajar, rajin upgrade diri, rajin improve diri, sentiasa perbaiki apa kesilapan yang dia pernah buat, dan dia gunakan ilmu yang dia ada, dia belajar. So dia belajar lagi banyak dan dia akan faham bagaimana nak jana lebih banyak. Of course dia mesti melibatkan tentang ilmu perniagaan ataupun ilmu pengurusan duit. That's why anda tengah buat tindakan, tengah tonton saya live ni. Siapa rasa topik petang ni best? Tulis itu, best. Petang ni best. Tulis itu, petang ni best. So saya akan faham yang sebenarnya topik macam ni kita kena ajar selalu. The more you learn, the more you earn. Sebut, the more you earn, the more you learn. Ke terbalik, the more you earn, the more you learn. Tukar huruf L tu je. Learn, more learning, more earning. Tu jawapan dia. Kalau penat nak tulis ni, kadang-kadang nak type pun susah. Apa? More learning, more earning. Tu perkataan paling pendek kita boleh bagi. Okey, boleh saya teruskan? Sekarang nombor berapa tuan-tuan dan puan-puan? Tulis itu. Saya tak nak sebut. Sekarang nombor berapa? Saya nak sambung point. Sambil-sambil tu tolong belanja saya love. Belanja saya love. Waalaikumsalam Tuan Faizal. Terima kasih Cik Win Irfan. Okey, belanja saya love. Belanja saya love. Sambil belanja saya love, tolong tulis. Sekarang nombor berapa? Sekarang nombor berapa? Poin ke berapa sekarang ni? Poin yang sangat-sangat senang nak sebut tapi susah nak buat ni. Tulis. Ready tak untuk apa ni? Poin yang seterusnya. Poin nombor berapa sekarang ni? Tulis itu. Poin nombor berapa? Tadi poin berapa? Yang the more you learn, the more you earn. More learning, more earning. So, poin nombor berapa ni? Okey, ada yang tulis 3, ada yang tulis 5.
Okey, berapa jawapan dia ni? Main teka nombor ni. Cik Katika no, it's me, Fife. Betul lah. 5. Ada yang tulis 6, Tuan Syarul. Ni namanya tak fokus ni. Nombor tak konsisten. Okey, jawapan dia, sekarang kita nak share nombor 5. High five orang sebelah. So, saya high five diri saya. High five orang sebelah. High five orang sebelah. High five diri sendiri. Most of the time, high five diri sendiri lah. So, nombor 5. Sekarang poin nombor 5, Tuan Syarul Amin. Dia laju sangat dah tu. Nombor 5. Ada yang saja je nak kacau saya ni. Kejap 5, kejap 6. Main teka-teka je. Okey. Poin nombor 5 adalah senang sebut, susah buat. Okey. Senang sebut, susah buat. Apa tu? Elak belanja lebih. Orang kaya, makin bertambah kaya, dia benda betul yang mereka buat adalah mereka elak belanja berlebihan. Maksudnya, ukur baju di badan sendiri. Orang yang kaya pun ukur baju badan sendiri. Kita yang suam-suam kuku, bukan kita, orang lain yang kita nampak, dia ni tak adalah loaded sangat, tapi barang semuanya mahal lah. Semuanya nampak sangat. Ni swipe credit card ke apa ni? Boleh swipe, tapi bayarlah. Jangan tak bayar. So, nombor 5 adalah mereka yang elak berbelanja lebih. Orang yang kaya adalah mereka yang semakin kaya ni, mereka elak belanja berlebihan. Apa maksud dia tu? Bukan bermaksud mereka kedekut Anda jangan salah faham Bukan bermaksud mereka kedekut atau mereka bakhil. Tapi mereka elak belanja lebih. Maksudnya apa tau? Mereka hanya belanja benda yang sepatutnya. Belanja benda yang sepatutnya. Dan even mereka yang kaya ni, mereka belanja, mereka fikir, kalau saya belanja ni, apa yang akan pulang balik kat saya? Apa contoh? Contoh, kalau dia belanja, belanja paling jelas sekali, belanja pergi kelas, especially pergi kelas rich work. Siapa pernah pergi kelas rich work? Tulis itu. Siapa nak tulis? Dia pernah pergi program apa? Tulis. Apa yang anda ingat, tulis itu. Tulis itu nama-nama program rich work yang pernah pergi. So, itu contoh orang yang kaya makin kaya adalah sebab mereka tidak berbelanja berlebihan. Dan even kalau mereka nak belanja pun, mereka belanja untuk benda yang boleh jana lebih banyak duit. Dan salah satu contohnya adalah belajar. Salah satunya adalah belajar tentang ilmu. Ilmu yang boleh jana lebih banyak duit lagi. Faham ke faham ni? That's why sekarang ni kita tengah ada program yang namanya, kita akan run program MMM tak lama lagi. Minggu depan kita ada program ZTM yang sebahagiannya daripada kerangka program MMM juga. MMM dah terlalu advance, terlalu banyak nak cover, doktor tak boleh cover dalam masa 3 hari. That's why kita buat program 0 to million, ZTM, bukan ZKM ZTM. Kita ada program ZTM minggu hadapan pada 13, 14 dan 15 Mac di IDCC Shah Alam. So, siapa nak program ZTM tu, tulis je nak ZTM, nanti tim kita akan bantu. So, maksudnya apa? Mereka faham, bagi orang yang makin kaya ni, dia baik dia belanja, daripada dia belanja tak apa-apa, baik dia belanja duit pergi kelas. Sama ada dia sendiri pergi kelas ataupun dia sponsor tim dia pergi kelas. Dan dia faham yang bisnes sentiasa evolve. That's why kena upgrade kita punya ilmu. Sebab what you get you here won't get you there. Maksudnya apa tu? Ilmu kita ada limit. Apa yang kita tahu kan tadi, the more you learn, the more you earn. Mungkin ada di antara anda dah pernah pun pergi program ZTM, pergi program MMM semua ni, tapi anda masih lagi tak tahu ke mana sebenarnya hala tuju bisnes anda. So, kalau dia belanja, dia nak capai something. That's why Tuan Haji Jerry, siapa kenal Jerry sini? Tulis. Kenal Haji J, tulis. Saya kenal Haji J, tulis itu. Dia ada pepatah beliau yang beliau selalu sebut, yang saya nak share dekat sini. Perkataan ni bahasa Inggeris sikit, tapi saya nak anda tulis. Tim saya mungkin boleh bantu tulis juga perkataan ni. Bagus perkataan ni, yang dia melibatkan tentang konsep elak belanja berlebihan ni. Bukan tak boleh belanja, tapi belanja kena ada limit. Ukur baju badan sendiri. So, selalu Tuan Haji J share ni. Perkataan dia adalah delay gratification. Tulis itu. Delay, tangguhkan gratification. Gratification ni macam kita punya kemuncak lah. Kita punya level paling tinggi. Kita nak beli apa, kita main beli je. Tak, bukan semua orang boleh buat macam tu. So, delay gratification. Itu melibatkan elak belanja lebih. Point nombor 5. Okay, delay gratification. Jangan terus nak buat benda semua serentak.
Maksudnya kalau anda sebenarnya tak layak pun untuk beli rumah besar ataupun beli kereta cash ke apa, atau beli kereta idaman anda, kadang-kadang bukan itu tindakan yang tepat. Anda perlu delay gratification anda. Okey, boleh saya teruskan? Lagi 2 yang terakhir, boleh? Boleh? Okey, kalau boleh tulis situ. Boleh sangat. Saya nak sambung lagi. Tulis situ. Boleh sangat. Pandailah anda buat H tu. Berapa kali H anda nak tulis. Boleh sangat. Atau mu tulis leh-ngat. Leh-ngat pun boleh tulis. Leh-ngat pun panjang juga. Tulislah boleh sangat. Boleh aja. Saya akan sambung lagi. Boleh? Boleh. Bagus. Terima kasih. So sekarang poin nombor berapa tuan-tuan dan puan-puan? Tulis itu poin nombor berapa? Poin ni penting. Poin penting ni. Poin yang sangat penting. Yang ramai orang yang tak cepat kaya, dia tak buat benda ni. So ni tindakan orang selalu kaya. Orang selalu kaya. Orang yang kaya makin kaya. Ini benda betul yang mereka buat. Tulis itu. Nombor berapa sekarang ni? Okey, terima kasih Puan Katika Nur. Dia tulis 6. Obsessed Beauty by Su. Terima kasih. So nombor 6 apa tu? Tuan Syarul Amin. Terima kasih. Cik Siti 85 Rosalinda. Wow, gempak gila. Tuan Gaddafi. Terima kasih. Cik Yani Said 93. Okey, nombor 6. Nombor 6 adalah yang benda yang selalu kita sangat malas nak buat, tapi kita tak buat ni menyebabkan kita buat benda lain yang tak mendatangkan income. Apa dia tu? Nombor 6 tuan-tuan dan puan-puan adalah ambil masa untuk berfikir. Ini sifat orang kaya bertambah kaya. Mereka ambil masa untuk berfikir. Mereka tidak terus jam degan. Jam degan ni adalah buat keputusan terus. Mereka ambil masa untuk fikir. Okey, tengok. Dia ambil masa. Dia sebenarnya ambil masa untuk berfikir ni tak ada lama pun. Kadang-kadang 30 ke 1 jam je satu hari. Untuk anda plan kerja anda sepanjang hari tu ataupun mungkin sepanjang minggu. So apa saya nak ajar anda adalah saya nak anda fokus yang anda kena ambil masa untuk berfikir. Sebab saya faham dekat dalam ni ramai yang baru nak start bisnes. Mungkin ada yang dah teruja baru pergi program nak ubah hidup hari tu bulan 1. Mungkin ada program licuk yang anda baru pergi. Anda nak buat semua benda. It doesn't work that way tuan-tuan dan puan-puan. Dia ada proses dia. So ambil lah masa untuk berfikir sejenak. Mungkin kalau anda tak boleh fikir 30 ke 1 jam, anda ambil masa fikir. Okey, fikir balik. Okey, apa yang aku buat ni sebenarnya boleh menambah lagi nilai, atau boleh buat lagi cepat, boleh buat lagi bagus. So apa dia? Tanya orang sebelah, apa dia? Tulis itu apa dia. So ini something yang anda kena fikirkan. Ambil masa untuk berfikir. Jangan semuanya langgar. Okey, faham? Boleh saya teruskan? Dan last nombor 7. Tulis itu last 7. So kita topik kita hari ni 7 sebab. 7 sebab kenapa orang kaya bertambah kaya. So sebab yang ke-7. Sebab yang ke-7 adalah sebab yang penting gila, yang kalau anda tak buat memang kelakar. Sangat kelakar. Saya mohon maaf bahasa saya. So nombor 7 adalah orang yang kaya makin kaya adalah mereka seorang yang suka bersedekah dan suka memberi kebaikan. So siapa sini suka sedekah? Siapa sini suka buat kebaikan? So anda dah dalam langkah-langkah untuk jadi seorang yang kaya. Mungkin kalau anda suka sedekah, suka bantu orang susah, mungkin anda sendiri ada situasi. Orang macam ni akan insya-Allah dipermudahkan untuk jalan ke syurga. Sebab dia tolong orang lain. So anda ni tanya diri sendiri, bila last anda tolong orang? Tulis itu. Bila last tolong orang? Tulis. Bila last tolong orang? Tulis. So jawab kat situ. Bila last anda tolong orang? Tulis. Ataupun bila last anda sedekah banyak untuk anda punya tim? Tulis. So mereka yang buat bisnes, mereka yang berkaya, mereka adalah mereka yang rajin bersedekah dan rajin buat kebaikan. So itu kunci dia. Sebab rezeki mesti dikongsi. Rezeki sepatutnya ada hak-hak hasnaf yang sepatutnya. Anda boleh teruskan untuk tak buat apa-apa, tapi insya-Allah lah susah sikit lah. Sebab anda tak follow. So bila tak follow jadi isu. So anda kena satu sedekah dan selasa buat kebaikan. Walaupun anda berada di rumah. Jangan ingat semua dekat office je. Dekat office orang kata kalau jalan pijak semut tak matilah. Tapi kalau anda basically
Dia tak konsisten. So saya tak nak macam tu. Saya menasihati anda, kalau boleh anda sedekah dan sentiasa buat kebaikan. Boleh? Okey? So itulah 7 poin dia. Poin yang mengatakan kenapa orang kaya jadi lebih kaya. Bila last tolong orang? Tuan Rohimi Ahmad, bila last tolong orang? Tadi. Bagus. Minggu lepas last tolong orang. Baru je tadi bagi sedekah gift untuk customer. Wow, terima kasih. Sumo Sauna Bahaun 9 di Instagram. Bila last tolong orang? Tadi. Bagus, petang tadi. Yes, superb. So orang yang kaya adalah mereka yang selalu tolong orang. Dia tak adalah setiap kali dia tolong orang, berpada-pada lah dia nak tolong. Tapi dia tolong dalam kerangka yang dia mampu tolong dan sesuai untuk ditolong. Ada orang kalau you tolong pun esok lusa dia minta lagi. Itu tak patutlah. Mungkin dia minta tu, mungkin ada, tapi kita faham yang tak semudah tu untuk kita biarkan je. Tapi bagus kalau anda ada mentaliti ke 7 tadi. 7 sebab kenapa orang kaya bertambah kaya, itu sebab-sebabnya. Siapa tulis semua poin? Tulis itu. Poin yang terakhir nombor 7 adalah sedekah dan buat kebaikan. So siapa ada situasi, siapa ada pemahaman tu? Okey. So dah dapat dah 7 ni. Siapa yang jangan malas sangat. Okey, saya nak share satu lagi benda. Okey, untuk pengetahuan anda tuan-tuan dan puan-puan, bagi mereka yang tahu, saya ada satu kelas. Sorry terbalik pula. Okey, apa saya nak anda bantu saya adalah, bukan kelas, saya nak tunjuk anda satu grup dulu. Kita ada grup ni, grup nakurusbusiness.com. Anda boleh masuk grup ni, tekan link nakurusbusiness.com/group. Ini adalah grup Facebook group yang close group, yang mana saya run sesi tentang compliance. Sebab saya cakap tadi, saya adalah accountant. So saya, kepakaran saya adalah tentang cash flow, costing, taxation. So anda boleh dapatkan perkongsian yang terbaik dekat dalam grup ni. Join grup ni, nakurusbusiness.com/group. Tulis grup ni, nakurusbusiness.com/group. Dalam tu kita ada sharing video-video yang terlalu banyak. Dah lebih sebulan kita buat live kat dalam tu, setiap hari sebelum ni. Dan saya nak anda tonton live-live saya buat. Sebab itulah perbezaan di antara anda bertindak atau tidak. So kita nak tengok berapa ramai yang akan bertindak untuk perbaiki tentang bisnes mereka. Okey. So tu satu. Yang kedua, saya ada run kelas. Cuma saya nak bagi pengumuman. Supposedly saya patut run satu kelas ni, namanya Urus Cukai. Urus Cukai pada 7 Mac, hari Sabtu ni. Cuma disebabkan ada sesuatu yang berlaku, so kita kena tunda kelas ni. So kami dah buat perubahan tarikh 21 Mac di Rich Q pada hari Sabtu juga, section 3, lagi 2 minggu. Sepatutnya kelas saya pada hari ni, pada hari Sabtu ni, lusa. Tapi kita anjak menjadi 21 Mac. So siapa nak tahu pasal ni, tulis itu nak urus cukai, ataupun nak tahu, tulis je dekat ruangan komen. Tapi saya mohon jasa baik anda semua untuk join group nak urus bisnes ni. Join group ni. Dekat dalam ni ada banyak info-info best. Terima kasih Tuan Syahbudin Syafai. Dia tolong bantu type. Okay, so siapa belajar sesuatu petang ni, tulis itu learning something, bahasa Inggeris lah. Ataupun tulis itu belajar sesuatu. Terima kasih Cik Zainab Kadir, dia bagi link. Terima kasih. Cuma kena rapatkan sikit lah link tu. Dan bisnes tu eja dia 1S je. Okay, siapa yang nak datang ke kelas nak urus cukai, saya akan buat kelas ni pada 21 Mac. Tarikh asal adalah pada 7 Mac, pada Sabtu ni. Tapi kita ubah jadi 21 Mac, Sabtu juga, pagi sampai malam. Kelas ni pagi sampai malam. Siapa nak tahu lebih lanjut, pergi ke sana. Boleh DM ataupun PM tim kami. So nak tahu yang ke-6 tadi, ambil masa untuk berfikir, Tuan Syahbudin. Take time to think. Jangan kadang-kadang semua orang dia nak buat semua serentak. Tu isu dia tak belajar. Dia tak sempat nak gather up dia punya thoughts. Dia tak sempat nak berfikir sekejap, tapi dia terus saja buat benda. Itu 7 sebab orang berjaya adalah mereka yang mereka ambil masa untuk fikir. Mereka tak terus langgar je, terus buat semua benda. Okey? So terima kasih kepada anda yang belajar sesuatu. Tulis learning point anda di Facebook. Belanja saya love. Belanja love banyak-banyak. Terima kasih sebab saya rasa petang ni sangat awesome. Terima kasih, berikan tepukan kepada anda. Tepuk. Tepuk. Tepuk.
tepuk. Tengok tu ada siap ada lagu lagi. So, macam hari tu kemarin kita live di Port Dickson bersama dengan Tuan Aizat Zuhaili, owner kepada King Siap Kway Teow. So hari ni kita bersiaran di dalam office. Cuma next time kalau ada peluang saya pergi ke mana-mana, kita akan tunjukkan kepada anda mungkin pejabat-pejabat Titan yang terlibat lah, especially Titanium Premier, sebab saya buat job Titanium Premier tu. Okay, so terima kasih banyak-banyak Cik Katika, Puan Katika Nur, terima kasih Tuan Syahrul, terima kasih Tuan Cik Sumo Sauna. Nama dia tu menarik tu, menarik, susah nak sebut. Okay, Cik Afiq Tahir, terima kasih. Tuan Afiq Tahir, terima kasih. So saya doakan anda semua petang ni kaya dan berjaya, amin. Saya doakan anda semua dipermudahkan urusan, amin. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi esok. Esok kita jumpa, tapi bukan di sini, di grup Nak Urus Bisnes. Pagi-pagi hari Isnin dan juga hari Jumaat saya ada sesi live pukul 9 pagi. Nama sesi tu Bangun. Tapau balik CKT tak semalam Tuan Nasrul? Ya, saya bawa balik, alhamdulillah. Dia bagi saya Char Kway Teow, dapat sotong lagi, alhamdulillah. Sangat sedap King Char Kway Teow, Tuan Aizat. Okay, dan untuk sesi kopi panas ni kita akan jumpa lagi hari hari Selasa depan. Saya lah dua kali je seminggu, hari Selasa dan juga hari Khamis setiap minggu, insyaAllah tanpa gagal, 5:30 petang. Okay, so sekali lagi terima kasih kepada anda yang menonton dari mula sampai habis. Saya harap anda belajar sesuatu. Saya doakan anda kaya dan berjaya. Dan of course tuan-tuan dan puan, tolong jangan lupa untuk jaga duit bisnes dengan betul. Sebagai seorang accountant, saya nak anda semua buat bisnes dengan betul, ada banyak duit. Dan salah satunya adalah anda check balance pukul 6 dan pukul 9 serentak, 2 kali sehari, bukan serentak, konsisten. Dan of course kalau ada rezeki, bolehlah join Titanium atau Aspire. Kalau join Titanium Premier, boleh jumpa dengan saya selalu. Saya akan bantu anda. Okay, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan. Saya doakan anda kaya dan berjaya, dipermudahkan. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk sesi kopi panas minggu hadapan pada hari Selasa tepat jam 5:30 petang. Take care. InsyaAllah. Assalamualaikum. Belanja love sikit. Love. Anda di Instagram. Love. Where's my love? Okay, belanja love. Okay, thank you very much. Take care. Assalamualaikum.